Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Zakatul hulli al-mubah, zakat barang perhiasan yang harus dipakai. Orang perempuan orang lelaki pun boleh pakai perhiasan. Jadi hulli mubah ni perhiasan perempuan. Wala tajibu fil hulli al mubah min dhahabin aw fiddatin ka khalkhal limra'atin zakatun. Tidak wajib pada barang kemas perhiasan perempuan yang dibuat dari emas ataupun daripada perak itu. Contoh seperti gelang kaki untuk perempuan, zakat, tak wajib zakat kepada semua tadilah. Li'annahu mu'addun listi'mali mubahin, sebab dia dibuat untuk kegunaan yang harus. Fa asbaha al-awamil minan na'am, maka dia sama macam awamil minan na'am, binatang peliharaan yang digunakan untuk bekerja. Jadi binatang kalau untuk saum maka kena zakat. Ataupun binatang yang digembala kan saum. Tapi kalau banyak mana pun 1000 ekor unta macam Abdul Rahman bin Auf, dia ada berpuluh ribu unta, tapi semua digunakan untuk pengangkutan barang dagangan dia, maka itu semua tidak kena zakat. Wa yuzakka al-muharram, dikenakan zakat kepada harta yang pada penggunaan yang haram. Penggunaan yang haram min huliyin, daripada barang perhiasan, barang kemas yang haram digunakan. Contohnya lelaki mana boleh pakai barang kemas, jadi kena zakat. Wa min ghairihi, dan juga pada selain daripada barang kemas, barang perhiasan perempuan tu, selain daripada kegunaan untuk perhiasan tadi tu, semuanya kena zakat. Kalau awani seperti bejana bekas mangkuk periuk, awani itu kena zakat kalau dibuat daripada emas dan perak, bil ijma' ulama kata macam tu, ijma'. Wasiwar wal khalqal lil lubsi rajuli, begitu juga dengan siwar, gelang tangan, gelang kaki untuk pakaian lelaki, itu muharram, diharamkan, kena zakat. Ba'yak sudahu bitikhadihima, iaitulah dia memang berniat masa nak buat gelang tangan dan gelang kaki tu, memang dia niat ini untuk pattern lelaki punya, dia kata lelaki punya. Jadi dia ganas sikit nampaknya pattern dia tu, sebab untuk tujuan lelaki itu kena zakat. Tapi kalau pattern tu untuk perempuan, maka tak kena zakat. Okey, fahuma muharraman bil qasdi, maka gelang tangan dan gelang kaki tadi tu, kalau pattern untuk lelaki, memang tujuan dia dibuat untuk lelaki, muharraman, maka keduanya haram bil qasdi, dengan niat tadi tu. Sebab ada niat tadi tu, walaupun dia hulli tapi dia haram juga. Sepatutnya tak haram kan, tapi oleh kerana niat tadi tu memang untuk kegunaan haram, maka kena zakat. Walau ittakhadha rajulu siwaran mathalan bila qasdin, kalau seorang lelaki itu membuat gelang tangan contohnya tanpa tujuan, tanpa niat, la lilubsi, bukan tanpa ada niat, bukan untuk dipakai, wala li ghairihi, tidak juga untuk lain-lain, dia sekadar buat gelang tangan saja, bukan untuk dipakai, dan juga tujuan lain, perhiasan ke apa, ataupun biqasdin, ataupun dia ada niat untuk menyewakannya, liman lahu isti'maluhu, kepada orang yang boleh memakainya tu, perempuan lah kan, bila karahah, tanpa ada makruh. Jadi dia buat barang perhiasan dengan niat untuk disewakan kepada orang yang boleh memakainya tanpa makruh. Yang itu fala zakat fihi, tidak kena zakat.
dah sampai nisab tak kena juga, sebab emas perak betul lah, tapi dia bentuk hulli, perhiasan. Jadi bentuk perhiasan tu menyebabkan dikecuali daripada zakat. Lintifa'il qasdi al-muharram, sebab tidak ada niat yang diharamkan pada pembuatan barang tadi tu, barang kemas tadi tu, wala makruh, dan tidak juga ada niat makruh. Kan, sebab dia niat untuk sewakan kepada orang yang layak memakainya tanpa ada haram atau tanpa ada makruh. Selagi bentuk dia hulli, selagi bentuk dia tu barang kemas. Wa kadza law inkasara al-hulli al-mubah li-isti'mali. Begitu juga kalau pecah ataupun patah barang kemas yang harus dipakai tadi tu, yang harus dipakai untuk kegunaan perhiasan tadi tu, barang kemas perempuan tadi tu, kemudian wa qasda islahahu, kemudian dia ambil barang tu dengan niat untuk perbaikinya. Wa amkana bila sawgin, dan dia boleh perbaiki tu tanpa ada molding, tanpa ada acuan. Memang dia boleh ketuk-ketuk untuk perbaiki balik tanpa dia letak dalam acuan kan. Dia boleh ketuk-ketuk, dia boleh tampal, bentuknya asal masih kekal, fala zakat aidan, maka itu pun tak kena zakat. Wa indama ahwalan, sekalipun dia simpan tu sampai bertahun-tahun, walaupun dah ada cukup haul disimpan tu, tapi tak kena zakat. Lidawami suratil hulli, sebab kekalnya bentuk hulli, bentuk perhiasan tadi, bentuk barang kemas tadi masih kekal dekat situ. Jadi dikira hukum hulli, tak kena zakat. Tak kena zakat. Tapi kalau dah berubah bentuknya kepada dah tak ada bentuk barang kemas lagi, gelang tapi gelang tak apa benda dah, tak ada rupa barang kemas, kena zakat. Kan. Tapi kalau cantik buat macam barang perhiasan, memang sesuai dipakai, cuma patah je, boleh bela, maka selagi mana disimpan dengan tujuan untuk memperbaikinya, kemudian susah nak belanya, kena lama setahun 2 tahun dia belanya kan. Itu selagi mana dia bentuknya tu masih lagi bentuk hulli, bentuk perhiasan, maka tak kena zakat. Dan selagi mana dia simpan tu dengan qasad islah, qasad untuk memperbaiki, tak kena zakat. Tapi kalau disimpan bukan untuk perbaiki pun, disimpan, kena zakat lah. Kena zakat kalau lebih daripada uruf kegunaan. Biasa orang pakai gelang bajet-bajet lah kan, dekat pergelangan tangan. Ini sampai ke siku, itu dah lebih daripada uruf, itu kena zakat. Kena zakat lah. Dia boleh jadi sama ada makruh atau boleh jadi haram, tengok kepada keadaan. Okey, habis. Yang kita bicara tadi tentang yang halal, yang haruslah, yang harus, perhiasan yang harus. Itu selagi mana masuk dalam kategori harusnya tu, maka selagi itulah dia tak kena zakat, harus digunakan maksudnya. Wa haitsu aujabna zakah fil hulli, dan apabila sekira-kira kami berbicara tentang wajibnya zakat, kami mewajibkan zakat pada hulli, pada barang kemas tadi tu, wahtalafat qimatuhu wa waznuhu, sedangkan ada perbezaan antara dia punya nilai dan dia punya timbangan. Ada banyak barang kemas, yang sampai ke tahap yang barang kemas yang disimpan sampai ke tahap wajib zakat. Sebab dia banyak bertimbun. Jadi bila banyak barang tu bertimbun,
sekarang ni berbeza, ada perbezaan antara harga dan timbangan. Biasa harga lebih mahal lah, walaupun dia kecil tapi harga dia mahal. Kalau ikut timbang, kalau yang bentuk yang tak cantik tu murah lah. Walaupun dia berat kan, walaupun dia besar bentuk cantik dia murah. Jadi kalau ada perbezaan antara harga dan timbangan tu macam mana? Fal ibratu bi qimatihi, maka yang dikira ialah pada nilai dia, bukan pada timbangan dia. La bi waznihi, bukan pada timbangan dia. Wa yuhramu ala habis itu, bukan pada timbangan dia. Kan? Habis. Wa yuhramu ala rajuli al-hulliyu al-dhahabi. Diharamkan kepada lelaki barang kemas daripada emas. Mana boleh orang lelaki pakai emas kan? Walau fi alatil harbi, walaupun diguna tu pada alat peperangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhilla adh-dhahaba wal harira li inati ummati. Dihalalkan emas dan sutera itu bagi golongan perempuan umat aku, wa hurrima ala dhukuriha, dan diharamkan kepada golongan lelakinya. Illa, melainkan al-anfa, hidung. Idza jada'a apabila dia terputus. Idza jada'a, kecuali hidung kalau terputus, fa innahu yajuzu ayat takhidha min adh-dhahab, maka harus dibuat hidung palsu daripada emas. Lianna ba'da sahabati quti'a anfuhu, kerana sebahagian daripada sahabat dulu, zaman Nabi dulu, putus dia punya hidung dia. Fi ghazwatin, dalam peperangan. Fattakhadha anfan min fiddatin, maka dia buatlah buat hidung daripada perak. Fa atanna alaihi, maka berbau busuk kan, busuk. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah perintahkan ayat takhidahu min dhahabin, supaya buat daripada emas. Wa illa, dan kecuali juga. Tadi illa, melainkan, kecuali kalau hidung boleh buat lelaki pakai emas. Kalau hidung dia putus, ganti dengan hidung emas, boleh. Wa illa, dan kecuali juga al-anmilata, jari. Artinya boleh jari dia buat daripada emas. Fa innahu yajuz ittikhadhuha liman quti'at minhu, harus dibuat daripada emas jari itu bagi orang yang terputus jarinya. Walau likulli usbu'in, walaupun semua jari putus, ganti dengan jari-jari emas, ada 5 jari emas. Likulli usbu'in min adh-dhahabi, semua daripada emas. Qiyasan alal anfi, kias kepada hidung, itu boleh. Wa illa, dan kecuali juga asin. Wa illa as-sinna, kecuali gigi juga. Jadi tadi kecuali hidung itu tak haram, kecuali jari tak haram, kecuali gigi pun tak haram. Fa innahu yajuzu liman qala'at sinnuhu, harus bagi orang yang tercabut gigi dia, ittikhadha sinni min dhahabin, buat gigi daripada emas. Wa in ta'addadat, sekalipun banyak gigi dia daripada emas. Qiyasan alal anfi, kias kepada hidung emas. Okey, wa yuhramu, diharamkan sinul khatim, gigi cincin, minadh dhahabi, daripada emas, ala rajuli, ke atas lelaki, wahia asy'abatu allati yastamsiku biha al-fassa, iaitulah bahagian yang memegang batu cincin. Al-fass tu batu cincin. Jadi mungkin cincin tu sendiri daripada perak ke, daripada apa-apa je lah, tapi dia punya bahagian atas pemegang kepada batu tu dibuat daripada emas. Itu haram, tak boleh.
Wa yahillu lirrajuli min al-fiddah, halal bagi lelaki memakai perak fiddah, min fiddatil khatim, daripada perak yang dibuat cincin. Cincin daripada perak. Bil ijma' ulama kata macam tu. Ijma' ulama kata boleh. Wa li'annahu, dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min fiddatin, telah membuat cincin daripada perak. Bal labisahu bal lubusuhu sunnatun, malah memakai cincin perak tu sunnah. Sawaun akana minal yamin, sama ada daripada tangan kanan, am fi al yasar, ataupun pada tangan kiri. Lakinna al yamin afdal, tapi tangan kanan itu lebih afdal. Wa sunnatu ay yaj'al al fassa mimma yali kaffahu, dan yang sunnahnya ialah menjadikan batu cincin itu menghala ke dalam ke arah tapak tangan. Biasa orang keluar kan, di keluar belakang jari, tapi yang sunnahnya masukkan ke bahagian tapak tangan, ke dalam. Wala yukrahu lil mar'ati lubsa khatimil fiddah, dan tidak dimakruhkan bagi perempuan memakai cincin daripada perak. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.